Okay. So kalau awak tengok dekat sini, ini adalah hari ni kita akan belajar chapter baru which is about physical optic. Okay, physical optic ni actually we learn about light, tapi light ni akan act sebagai wave lah. So macam contoh yang ini kan, kalau you tengok kepada this one, ini adalah contoh quantum theory lah. Okay, so ni light datang, so dia ada dua slit. So dua slit ni akan menyebabkan wave tu akan travel lah, dia akan menghasilkan dark. Ya. Tak ada. Sorry, madam. Tak ada pulaknya. Okay, so dia akan menghasilkan dark bright lah. Okay, so saya stop sini dulu. Sebab saya nak bagi you nampak idea untuk mana sikit. Blank pula dah setengah. Okay. So ini adalah contoh eksperimen Yang ini saya rasa kita pernah tengok yang eksperimen pasal diffraction ni. Ini adalah contoh untuk chapter ni lah. Ini adalah example. So kalau you tengok, we have a laser. Laser ni act sebagai light lah. So dia passing through. So dia akan diffract. So akan berlakunya diffraction. So dia akan hasilkan bright dark. Itulah yang tadi yang you akan belajar lah. Dark tu bukan maksud dia kali gelap. Dark tu meaning there are no light was found. So that's why dia gelap lah. Dia tak ada. So ini macam ni lah. Ini yang terang ni kita panggil dia center bright. So lepas tu dark bright. Bukan dia dark tu kali hitam, no. Dark tu adalah no, macam kita tengok sini, there are no light can be found. Okay dah. So kita pergi kepada PowerPoint, kita tengok discharge. Okay, kita tengok kepada chapter ni. Alright. So this chapter, the problem sebab dia banyak sangat formula. Okay, so actually this chapter is about physical optic, 2 hours face to face. The study adalah about interference, diffraction, polarization of light. So kita akan light is treated as a wave rather than as ray. So now kita akan treat light ni macam wave. Macam semester 1 you belajar tu. So light sekarang bukan dia bergerak lurus lah. Sekarang ni light ni bergerak seperti wave. So dia akan adalah constructive, destructive semualah. Okay, so kita akan belajar Huygens principle yang interference of system. Ada dua, constructive, destructive, yang double slit, thin film and diffraction lah. Okay, so nanti kita akan masuk kepada dua jenis diffraction, iaitu single slit dengan grating. Okay, so saya ada bagi short notes kan, short note yang pasal ni lah. Okay, saya akan pergi banyak kepada ni sebab yang ni banyak sangat dia nak cerita. So saya tak berapa nak. So saya akan mau pergi kepada yang ni lah, yang saya bagi awak ni. Okay, ini semua ni hanyalah dekat chapter ni. So masalah chapter ni, there's a lot of experiment. So eksperimen ni you kena tahulah. You kena identify eksperimen ni macam mana ni, macam mana. So baru you boleh guna formula ni. Formula ni semua dia bagi. You don't have to worry, but you need to know lah all the symbol. Okay, pertama sekali kita masuk kepada apa itu Huygens principle lah. Okay, so Huygens principle ni dia cerita pasal ni, kita nak cerita tu tak nak. Okay. So Huygens principle state that every point on a wavefront can be considered a source for secondary wavelet and spread out in forward direction with the speed of the wave. The new wavefront is enveloped of all secondary wavelet. Okay, so kalau baca macam ni apa benda lah cerita ni, kita tak faham kan. Okay, so there are two character you need to know lah. One is the wavefront, the next one is secondary wavelet. So what is wavefront? Wavefront ni adalah yang ini, mula-mula ni. So this is your source. Source ni dia akan menghasilkan satu gelombang. Okay. So this wave yang pertama ni kita akan panggil dia sebagai wavefront. Wavefront. Okay. So this wavefront dia, okay, ini source. Kita kalau ada gap mula-mula, so akan hasilnya satu wave. So wave ni kita panggil dia wavefront.
wavefront. Wave hadapan, wavefront. So this wavefront akan menjadi source kepada secondary wavelet. So dia akan ada titik-titik. Setiap titik-titik tu dia adalah sebenarnya source, punca kepada secondary wavelet. So wavelet ni yang kecil-kecil. Kecil-kecil ni kita panggil dia wavelet. Yang besar tadi tu kita panggil dia wavefront. Gelombang hadapan. Wavelet tu adalah source. Anak dia lah, maksudnya daripada wavefront tu akan ada punca, akan ada source kepada secondary wavelet. So daripada secondary wavelet tu, gabungan secondary wavelet tu akan menghasilkan gabungan dia ni. Ni gabungan ni akan menjadi new wavefront. Akan menjadi new wavefront. So dia akan menjadi wavefront yang baru, iaitu gelombang yang baru. So samalah, dia akan repeated lah. So the new wavefront ni pun akan ada source. Dia jadi punca kepada next secondary wavelet yang baru lah. So hasil gabungan tu akan menjadi new wavefront balik. So on and so on. Yang you nampak, let's say you ada batu, you balingkan batu dekat dalam kolam. So yang you nampak adalah wavefront. You tak nampak wavelet. Wavelet is small. Dia macam ni. Wavefront tu dia punya sarung. Wavelet tu dalam dia, isi dalam dia. So wavefront tu yang you nampak. Wavelet is inside that one. How do we get the wavefront? Is actually from the wavelet. Faham tak? Boleh ke tak ni? Boleh, Madam. Boleh, Madam. Okay. So, pertama sekali saya nak awak kenal dulu wavelet dengan wavefront dengan new wavefront. Ataupun kita panggil secondary wavefront pun boleh juga. Kenapa secondary? Sebab dia second, lepas tu third. Kita panggil new lah sebab dia continue, dia tak stop sampai dia habis lah energy dia. Okay. So ada 3 point yang you kena tahu, tapi tak perlu hafal pun. Sebab apa? Dia berada dekat mana? UPS kan? So saya dah buat nota kat awak ni. So nota ni nanti tampal lah dekat dalam apa? Dalam short note. Kat short note ni boleh tampal nota ni. Tapi tak print ni. Print lah sendiri. Saya nak photostat terlupa malam. So Haigin kata, okay, yang pertama, every point yang duduk dekat wavefront akan jadi point source kepada secondary wavelet. Betul lah kita cakap tadi. Yang kita cakap tadi, wavefront ni akan ada point. So point ni adalah source kepada secondary wavelet. Dan each point ni adalah with the same, emit same velocity. Kenapa dia emit same velocity? Dia bergerak dengan velocity sama because dia datang daripada source yang sama, punca yang sama. Macam contohnya eksperimen laser. Laser tu kalau merah. So the velocity for each source adalah same because you are still using the same color. You still using same lambda. You still using the, because lambda kan, V kan equals to F lambda. V kan sama dengan F lambda. So velocity is actually depend on lambda. So you masih guna source yang sama, so that's why your V akan samalah as is propagating wave. Sepanjang dia bergerak tu lah. Okay, after time t, a new wavefront akan terhasil that is tangent to the secondary wavelet. Kenapa dia cakap tangent? Kalau awak perasan tadi, okay, lukisan yang saya buat macam ni, source, okay, dia first. And then dia ada wavelet. So, wavefront yang baru ni dia akan bentuk sama, dia mesti 90 darjah. Apa tak ni? Dia 90 darjah. Itu maksud tangent. So dia mesti 90 darjah daripada wavelet tadi lah. Kalau tak nak letak perkataan tangent pun boleh, you boleh letak perkataan dekat dalam. Saya suka lagi tangent, lagi senang nampak, faham. Kalau dikatakan the new wavefront surface is tangent to the secondary. Betul lah. Ni gambar tangent. Ni tangent. So wavelet tadi macam ni. So wavefront dia kan macam ni. So dia 90 darjah lah daripada surface wavelet tadi. Okay.
Kalau tengok nota, dia tak ada cakap perkataan tangent. Dia cakap perkataan envelope. Dia kata the new wavefront is envelope for all. Envelope tu macam saya kata sarung tadi lah. Dia adalah sarung kepada secondary wavelet. Dan dia mesti dalam keadaan tangent lah. So maksudnya macam ni. Wavefront tu sarung. Dalam dia ada anak-anak wavelet. Hasil gabungan anak-anak wavelet tu akan menghasilkan wavefront. Okey, lepas tu samalah macam ni. Tengok ni wavefront yang mula-mula. Kenapa dia straight? Sebenarnya dia bengkok lah macam ni. Okey, lepas tu akan menghasilkan apa? Wavelet. Mana wavelet je ni? Kita tulis je. Wavelet. Ni wavelet yang ni. Mana lain sikit. Ni wavelet yang ni. Ni wavelet. Ni wavelet. Ni dia tulis kat sini. Wavelet. Okey. So gabungan wavelet ni nampak tak tangent? Campur darjah. Ni campur darjah daripada ni. Surface, dia kata surface surface ni surface lah, surface dia ni dengan ni. So dia akan campur darjah. So ini new wavefront. Sama jugalah ini source. So yang ini adalah wavefront. Ni old wavefront nama dia. Alah wavefront je lah. Tak payah old lah. Okay. So yang ini akan jadi point source. So ini wavelet ni. Ni wavelet. Ni wavelet. 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 So hasil gabungan wavelet ni akan menjadi new wavefront. Okay. Awak punya learning outcome dia suruh state je principle. You tak perlu tahu satu lagi, awak kena tahu lukisan dia lah. Nanti kita tengok lukisan. Okay, sama jugalah ni new plain wavefront. So dia akan ada source lah. Yang ini source, so akan jadi wavelet. Lepas tu baru jadi new wavefront. So maksudnya mesti wavefront, wavelet, new wavefront. So itu. Okay, yang awak kena tahu tadi saya cakap adalah you kena tahu dia punya definition. Okay, definition tu tak perlu hafal lah. Cuma you perlu tahu bahawa kalau saya tulis lah definition hygiene principle, dia cakap every point at wavefront will can be considered source for secondary wavelet. Tu dia punya definition. That travel with same speed. Saya terus buatlah pendek. So dia travel dengan same speed. Ini point pertama. Point source tu point pertama. Yang kedua speed lah. Okay, lepas tu a new wavefront is formed. That tangent, suka hati lah, ini ayat suka hati saja. That tangent to secondary wavelet. So maksudnya akan wujudlah new wavefront hasil daripada dan dia mesti tangent ataupun dia envelope. Okay, itu definition. Yang penting perkataan point, apa benda lah. Perkataan point, source, speed, new wavefront. Dan dia adalah mesti tangent. Okey, itu adalah daripada sudut definition. Tak perlu hafal. UPS sahaja, boleh tengok buku kan. Okey, yang kedua adalah lukisan. Sebab ada dia cakap tadi dalam outcome dia suruh lukis. So ada dua lukisan, itu pun dalam soal tutor rasanya ada tu. Okey, lukisan kalau your slit besar dengan your slit kecil. Tadi saya rasa saya dah tunjuk video yang pertama tadi saya tunjuk. Kalau semakin narrow you punya slit, semakin spherical you punya wave. Tapi kalau you punya besar gap, dia akan jadi macam ni, dia bentuk petak. Dia bukan spherical lah dan gap dia pun besar. So yang ini you kena tahulah. Itu je lah dua benda. Definition. The next one is this one, the shape. You need to know. Makin narrow, makin kecil you slit, you will become spherical. Dan dia akan lagi mendekatilah dia punya gap ni adalah dekat. But if your narrow or your slit or obstacle is bigger, so dia akan jadi petak sebenarnya. Ataupun boleh juga pernah soalan tanya dia macam ni je, satu je jauh. So dia akan petak lah. Petak besar. Maknanya slit dia satu lagi tu sangat jauh. So dia petak lah, petak yang besar. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh ke Ma? Boleh, madam.
Aziz. Dia baru naik madam. Naik apa? Naik bilik. Sekejap, saya nak tarik nafas kejap. Penat. Awak dari mana ke mana? Oh, saya dari Dewan Kuliah. Kenapa awak ada orang kuliah? Ada kelas Madam. tadi? Okay, the next one you kena define coherence, state the condition of interferent light, state condition untuk constructive, destructive, emphasize the fast different dengan phase different. Beza path dengan phase. Path jalan, phase fasa. Okay, so pertama sekali kita kena tahu apa itu coherent source. Okay. Coherent source meaning dia punya source must have same wavelength and frequency and constant phase different. So maksud coherent source ni dia dari dua light source yang sama. Apa maksud dua light source yang sama? Macam kita buat laser kan. Okay, kita ada dua laser color yang sama. Itu maksud two light source same. Coherent source maksudnya dia mesti sama wavelength and sama frequency. So what happened to the phase different, fasa different, perubahan fasa dia adalah sama. So delta V dia akan jadi constant. So kena ingat apa itulah coherent source ada dua. Kalau kau tak silap saya dalam saya punya nota ni pun ada ni. Kan salah, saya buka salah. Okay, apa itu coherent source? Coherent source adalah source. Source tu maksudnya dua lah, lebih daripada satu source. So phase different is constant atau the source have same frequency and wavelength. So boleh tanya kat mana? UPS lah. Dia tanya, apakah ciri-ciri coherent source? So ada dua. Constant phase different. Maksudnya fasa dia tak sama-sama. Delta V dia constant. Dia tidak berubah fasa. Fasa dia sama saja. Dia daripada source yang sama. Maksudnya kalau warna merah dengan warna merah. So sama je lah, tak ada perubahan fasa lah, tak ada perubahan dalam hidup dia. Sama je sebab coherent source, benda yang sama, coherent sama. Okay. Dan same frequency and wavelength. Okay, the next one you kena tahu pasal interferent. Apa itu interferent? Interferent berlaku is about when there are two more wave travel in the same direction there are two or more wave yang akan berlakunya superposition lah. So at a point, so dia bertemu, ada dua wave atau lebih bertemu. Dan dia ada dua jenis iaitu constructive dengan destructive. Di mana constructive akan menghasilkan bright fringe, destructive akan menghasilkan dark fringe. Itu dark yang saya cakap tu tak ada light, yang bukan color hitam. Dark tu tak ada light. Okay, the next one you kena tahu pasal diffraction. Apa itu diffraction? Setakat ni awak dah belajar reflect pantulan. Cahaya tu patah balik. Yang kedua refract, iaitu pembiasan ditembus kan. Okay, yang ketiga ni diffraction lah. It's about spreading or bending. So ingat balik, laser pen tu kan bila dia masuk kat slit dia akan pecah. Itulah maksud spreading. Dia spreading atau dia bendkan light. Itulah when it is passing through a narrow slit. Mula macam kes eksperimen 6 tu. Kalau ingat balik video tadi, ada laser pen, kita letak dia dekat 100 lines per mm. Maknanya 1 mm tu ada 100 line, ada banyak slit. So kita letakkan laser pen, what happen? The light will be bending lah, dia akan jadi spreading. So that's why itulah maksudnya konsep diffraction. Okay, boleh. So terms ni tak perlu hafal because dia hanya keluar kat UPS. Okay, boleh? Boleh, dah tenang lah. Duduk dah sini. Aziz. Faham. Okay, so sekarang the next one kita masuk kepada path different. Apa itu path? Path is about a distance. Phase fasa. Apa fasa? Saya tak faham lah. Fasa tu apa? Fasa tu macam ni lah kat moon kan. Fasa bulan sabit, bulan moon mengambang, apa purnama, apa benda lah kan. So macam itulah fasa tu maksudnya. Okay, saya duduk kat Seremban. Akmal duduk dekat Kuala Pilah. Sekarang ni bulan full moon. So fasa yang saya nampak full moon dekat Akmal tengok pun full moon. So there are no phase different. Tak ada perubahan fasa lah. Sebab saya nampak dengan Akmal nampak adalah sama. Itu maksud there are no phase different. Fasa dia sama.
path is different. Path is jalan. Jalan dia. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, ini S1, slit 1, slit 2 lah source lah. Source pertama dia dekat sini. So dia akan spreading kan. So path untuk S1, kata kalau jarak dia ni 10 cm. Path untuk S2 untuk sampai dekat P takkan 10 cm sebab dia dah lebih kan, mungkin 12 cm. So dia akan ada perubahan L, delta L. So this delta L adalah jarak antara dua ni lah. So macam dalam kalau kes ni 2 cm lah jarak dia. Itu maksud path different. Different in distance from each source to the particular point. Particular point you adalah ini. Awak kena faham ni sekarang ni awak ada dua slit. Okey, ada source cahaya. Saya kena guna colour ni. Saya rasa kalau saya guna colour ni awak nampak sikit je. Saya guna cahaya. Ni cahaya. So ada cahaya menyinari slit tu. So what happen? This cahaya dia akan diffract. So dia akan berlakunya diffraction. So what happen? Nampak tak ada pelanggaran? Intercept. So this intercept akan menghasilkan interference. So interference ni akan ada dua jenis lah, konstruktif atau disruptif. So inilah benda yang kita nak belajar sebenarnya. Kita nak tengok hasil superposition yang berlaku. Sebab kita dah treat like ni seperti wave. Okay. So kita ambil satu contoh, dia banyak. Okay, tapi dalam buat punya case tadi tu, dia hanya ambil satu light sahaja. Dia ambil satu ray je. So dia ambil warna kuning. Okay, dia ambil satu je. Yang ni pun satu. So dia tak tanya kat P ni. Apa yang berlaku? Dia warna dark ke dia warna bright? Itu yang kita nak buat lah. Dia ambil satu je. Banyak sebenarnya. Banyak je keluar kat sini. Tapi kita hanya fokus kat bahagian ni. Itu yang berlaku ni kat sini. Ni. Dia hanya fokus dekat at this point. At particular point sahaja. Okay. So there are two type of coherent. So yang pertama kita akan belajar in phase. Sama fasa. So in phase ni apabila dia keluar daripada pintu slit S1 and S2 sama. Okay, tengok ya. S1, S2 ke atas. Ini pun ke atas. So yang ini akan dipanggil sebagai in phase. In phase and anti phase you have to look at the opening dekat slit tu. Jangan tengok dekat ending product dia. Tengok dekat opening dia. Okay. But what happen dekat sini? Okay, dia gerak. Okay, dia dua-dua ni puncak. So bila puncak bertambah dengan puncak, so dia akan dapat maksimum. So maksimum ni actually konstruktif. So berlakunya lah konstruktif. So konstruktif maksudnya menghasilkan bright fringe lah. So dia akan menghasilkan colour. So dia akan menghasilkan colour yang cerah lah. Okay, so jangan confuse dia sebab ramai yang confuse konstruktif ni ingat kat depan. No, konstruktif is the final product. Yang menentukan in phase, anti phase is the opening. Yang buka tu mula-mula. Okay, kita tengok lagi. Saya tak nak pergi kepada formula ni. Formula ni awak jangan terselati. Tak ada. Awak hanya guna use saja. Dia tak akan suruh awak buat. Saya nak awak faham konsep je dulu. Okay, the next one adalah in phase juga. Dia ada masih lagi in phase. Okay. Tetapi dia adalah case minimum. Maksudnya dia sama. Dua-dua sama. Macam ni lah. Dua-dua sama A. Fizik A. So dia sama taraf. Tapi ending product dia seorang kat atas, seorang kat bawah. So dia akan menghasilkan destruktif. Ni dia akan menghasilkan destruktif. What happen? What is mean by destructive? No colour lah. So maksudnya dia akan menghasilkan dark fringe. So dia akan menghasilkan tak ada colour. Dark fringe. Okay. Seterusnya kita masuk kepada ni tak ya. Okay. Kita masuk inilah tadilah dark bright lah. Ini adalah case in phase lah. Okay. Seterusnya kita masuk kepada mana ni? Okay. Saya nak sebelah. Ni, okay. Kita masuk kepada ni. Okay, ini pula adalah case anti-phase.
fasa tak sama. Maksudnya, nampak ni. S1 ni kat puncak, but S2 ni kat bawah. Itu dipanggil antiphase. So in phase dengan antiphase adalah dekat permulaan dia, permulaan hidup dia tu. Ada dalam kejayaan ke kemusnahan. Okay, final product dekat P, tengok ni, dua-dua kat puncak. So maksimum lah, so dia akan menghasilkan bright lah. Bright, nampak lah ada colour. So ataupun constructive. Okay, yang ni satu. Formula tak nak. Okay, yang kedua adalah antiphase juga sebab satu atas satu bawah, tapi kat belakang ni dia satu atas pun satu bawah. So dia akan hasilkan minimum iaitu dark fringe. So dia akan menghasilkan dark, no colour. So dalam reti kata lain, saya nak awak kena faham, saya takut awak faham antiphase tu adalah dark. No. So kita akan ada dua jenis coherent, iaitu in phase dengan antiphase. Coherent coherent source. Apa maksud coherent source? Dia adalah datang daripada cahaya atau color yang sama, meaning the F and lambda is same. So walaupun dia sama tapi akan boleh menghasilkan in phase dengan antiphase. Kenapa boleh menghasilkan dua tu? Mungkin jarak cahaya sini kan, cahaya keluar, yang ini sampai dulu, yang ini bawah. So itulah berlakunya antiphase. Cahaya nak sampai dekat tempat slit awak tu, ada yang S1 ada kat puncak, S2 adalah kat bawah. So berlakulah antiphase. Itulah yang berlaku antiphase dengan in phase. Okay. So dua-dua ni boleh menghasilkan bright and dark. Bright and dark. Saya nak awak faham yang ni lah. Saya takut awak ingat antiphase ni dark je. No. Dia boleh juga menghasilkan bright. Antiphase dengan in-phase tengok dekat pintu slit. Tengok kat mula-mula. Dark bright ni you kena tengok dekat point, dekat produk, dekat screen. Dekat screen. Dekat screen tu. Sama ada dia konstruktif atau destruktif. Kalau bright dia adalah maksimum. Kalau dark dia minimum. Kalau dia dalam exam dia tanya fine bla bla bla, dia kata dia adalah minimum minimum interference. So dia adalah dark lah. Nampak perkataan maksimum minimum tu dah kena faham lah ya. So kalau maksimum maksudnya bright, kalau minimum maksudnya dark. Okay, boleh tak? Boleh, madam. Okay, so kita masuk kepada ni. Okay. Kalau untuk antiphase, tengah-tengah dia ni warna hitam ya. Itu adalah antiphase. Kalau untuk in-phase, tengah-tengah dia warna bright. Okay. Dan dia punya first bright, first ni tak apalah, nanti kita tengok. Okay, masuk kepada summary ni lah. Tadi macam saya cakap, untuk in-phase dengan anti-phase, so you akan ada dua lah. In-phase kalau bright, delta L dia akan sama dengan M lambda. Kalau dark, dia akan dapat M plus half lambda. Kenapa tambah half pula? Okay, yang ini disebabkan oleh center dia. Kalau in phase, tengah-tengah dia adalah bright. So bila tengah-tengah bright, so dia memang ikut susunan tu. Sebab M kena start dengan 0. So that's why dia tak perlu tambah setengah. Tapi kalau untuk dark, saya lukis. Okay. Ni bright kan? Ni bright, ni phase. Okay, itu dark. Dark. Kenapa dia ada atas bawah? Tak faham lah. Okey, ingat tak case laser yang saya tunjuk tadi tu? Ni case laser tadi. So, cahaya tu, apa benda lah tak nak bergerak bulat.
cahaya tu dia bukan satu side dia dua side. Dia ada belah kiri, dia ada belah kanan sebab dia bending kan. Tak tahu lah tengok. Tengok, dia ada belah kiri, dia ada belah kanan. Tapi kita ambil satu side je tadi. So that's why kalau awak tengok dekat saya punya ni, manalah hilang aku punya ni. So dia sebenarnya belah kiri, belah kanan. Ataupun atas, bawah. Tengoklah macam mana awak letak screen awak tu. Okey. Untuk case in face, tengah-tengah dia adalah bright. So M kosong. Okey. Tapi bila dekat atas ni, kita terus label dia M1. Yang kata 1. M1. M2. M2. Apa benda lah cikgu buat ni? Okey. Tengok dekat nombor ni. M ni apa? M ni number of order. Order dia. Berapa order? Berapa orang order kuih dia ni? Kuih gelap. Okey. So, kalau awak tengok dekat dark ni, dia tak ada kosong. Dia ada satu. Dia tipu. Dia tak start dengan kosong. Padahal bright ni dia start dengan kosong. Maksudnya dia punya M order ni tidak ikut 1, 2, 3, 4. Macam tu. Maksudnya dia tak ikut turutan dia ikut 1, 2, 3. Dia tak ada kosong. Permulaan dia is not zero. So that's why for formula untuk delta L nanti kita kena tambah setengah. Kenapa kena tambah setengah? Sebab setengah ni. So that's why for dark fringe you have to plus half. Faham tak? Kalau untuk anti-face ni. Kalau untuk anti-face tengah-tengah dia dark. Okay, dia terus label M dia kosong. Tapi atas dia tu bright, dia terus yang ini dia terus ni jangan tengok yang ni. Dia terus buat first. M dia 1. Yang ini order. Jangan tengok order lagi. Order ni tengok field fringe tu. Order tu belum lagi, kita tak masuk lagi order. Tengok dia terus label 1. Dia tak label kosong bright. Kosong bright. No. Ni sebab kita tengah cerita pasal fringe. Order tu benda lain. Okay. First dark. Second. So that's why dia ni pun dah tipu. Dia tak start dengan ni. So that's why dia telah terlebih separuh. So that's why kita kena tambah setengah. Nampak tu? Delta L dia tu tak cukup setengah. So kita kena tambah setengah. So that's why formula untuk mana ni. Kalau untuk ni kita akan ada tambah setengah. Okay. So saya terus pergi kepada eksperimen ni. Okay. Untuk soalan chapter ni, kita kena tahu eksperimen. So macam case sebelum ni lah, awak kena tahu dia case apa. Refraction ke thin lenses. Okay, kita akan ada 5 eksperimen . So hari ni kita hanya fokus kat yang double slit je. Okay, single slit thin film akan ada 2 jenis, diffraction grating. So you akan ada 5 eksperimen yang you kena tahu. Okay, tadi semua kita buat pasal yang double slit. Sebab ada 2 slit kan. Okay, untuk you punya syllabus, yang double slit you hanya belajar in face sahaja. You tak belajar anti face. Tapi anti face nanti ada dekat sini. Dekat soap bubble ni. So yang lain semua in face. Semua in face. Dekat dia ni dia special sikit lah. Ni anti face. Kalau you tanya Madam ada ke yang double slit anti face? Ada, cuma bukan dalam syllabus awak lah. So you hanya belajar untuk in face sahaja. Okay, so in face ni dia kawan baik dengan siapa? In face ni tengah-tengah dia mesti bright. So best friend dia adalah bright. So dekat bright, saya suruh budak apa macam ni, dekat bright dia terus je ambil, dia bagi diskaun M lambda. Ni salah, ni tak ada ni diskaun. So dia tak ada M plus half. Tapi kalau untuk dark, dia tak kawan dengan dark. So dia akan tambah half. Dia ada tambah half. Dia ada tambah half.
So ingat sini je. Yang double slit dia adalah in phase. Tengah-tengah dia warna apa? Warna bright. Okay. So siapa best friend dia? Best friend dia adalah bright fringe. So formula untuk bright fringe dia semua tak ada half. Tapi kalau untuk dark you kena tambah half lah. Sebab tengah-tengah dah warna bright. So dia punya dark tu dia tak ikut. So dia kena tambah dengan half lah. Okay, itu formula dia Okay, tapi sebelum masuk formula kita kena tahu juga dululah apa eksperimen dia. Okay, kita tengok eksperimen dia ni. Okay, eksperimen dia ni you akan ada source dekat luar. Sinilah source utama. So dia menyinari lah dua slit S1, S2. So jarak antara S1 dengan slit 2 ni kita labelkan sebagai D. So kalau awak tengok kat sini saya dah label dah D tu adalah distance between two slit. Jangan confuse D besar dengan D kecil. Apa itu pula D besar? D besar tu adalah screen. Dari screen sampai ke slit. So eksperimen ni sama macam eksperimen 6. Eksperimen 6 yang video saya tunjuk tadi tu. Bayangkan ni laser. Laser tu langgar 100 lines per mm. Itu ada 100 line per mm. Tapi dalam kisah awak ni 2 slit sahaja dilanggar. Ataupun awak bayangkan awak buat dalam bilik yang gelap. Awak ada 2 lubang. Lepas tu awak letak cahaya ke 2 lubang tu. So awak akan menghasilkan, lepas tu awak tengok dekat skrin lah. So jarak antara skrin dengan slit tu kita letak D besar. Jarak antara 2 slit, 2 lubang tu tadi D kecil. Okay, YM. Tengok ni YM. YM ni adalah jarak daripada center sampai ke point mana yang awak nak cari. So YM is the distance from central bright to the end of bright or dark fringe. So itu adalah YM. Ni ada saya buat ni. Okay, so D besar, D kecil. YM tu yang mana? YM tu adalah yang ni. Dari center sampai ke mana yang awak nak cari. Tak kisahlah kat bright ke, kat dark ke, janji dia center. Nak buat kat bawah pun boleh. Itu pun boleh YM. Janji start dari center. Okey, ramai yang akan confuse antara YM dengan delta Y. So apa itu delta Y? So delta Y adalah distance between two consecutive bright or dark fringe. So what is mean by consecutive? Consecutive mean bersebelahan. So kalau you tengok gambar rajah ni, okey. Buatlah baru pening lah tengok. So kita ada 2 slit. Kita ada screen. Jarak antara ni kita label dia D besar. S1, S2. So jarak antara ni D kecil. So cahaya datang. So kita ambil satu point je. Satu tempat je. So kita letak point P. So ini center. Ni nampak ni tengah-tengah. So jarak dari point P sampai center akan dilabel sebagai YM. Okay. Ini screen ya. Screen. Skrin tu yang mana yang awak buat eksperimen tu kan awak nampak skrin merah tak ada colour, merah tak ada colour. Okay, so daripada yang skrin yang awak dapat tadi tu, kita boleh buat lukisan macam ni. So kita boleh buat lukisan, tengah-tengah ni warna bright. Lepas tu tak ada colour kan. Lepas tu bright balik, lepas tu tak ada colour. Lepas tu bright balik. And so on lah. So ni tak ada colour, bright sampailah dia habis. Okay. So delta Y yang mana? Delta Y is the consecutive, sebelah-sebelah. Tak kisahlah nak dark ke bright, tapi mesti kalau dark dengan dark lah. Kalau nak bright, kena ambil yang bright dengan bright. Kalau dark dengan dark. Kalau bright, mesti dengan bright. Yang bersebelahan dengan dia. So YM tak sama dengan delta Y. Tu kena faham. Okay. Boleh? Boleh? Diam lah kot ha. Boleh, madam. Madam yang kertas tu, madam bagi ke? Saya bagilah dekat ni. Saya bagi dekat ni. Saya tak sempat photostat ni. Saya ada bagi kat Telegram. Ni Oh, bukan yang hard copy. bukan. Tak sempat photostat. Okay. Saya lupa.
Okay. So ini kena tahu yang ni. Okay, lagi apa benda awak kena tahu. Okay, satu lagi formula. Okay, formula ni bagi saya awak tak perlu takut. Kenapa? Sebab formula ni ada. Ni formula ni ada. Cuma masalah tak tahu nak pakai. Itu je masalah dia. Okay, kita tengok formula Mana formula ni? Formula. Okay. Formula dia bagi ni. Ni. Formula dia start dari sini. So ni formula dia. Yang awak belajar ini. Delta Y tak ada M+1 sebab dia perbezaan. Sebab kalau tolak pun dia akan dapat benda yang sama. Satu lagi yang ni. Okay. So formula is given, cuma you tak tahu apa benda lah ni untuk apa. Okay, kalau formula YM dengan ni, ini adalah untuk yang double slit. Eksperimen tadi itulah yang double slit, yang ada 2 slit. Okay, so M kena tahulah, M tu number of order. Berapa number of order yang dia nak. Nanti dia akan cakap dia nak yang keberapa. Lambda is the wavelength. Wavelength siapa? Source. Color, kalau merah, kat wavelength dia ni. Lambda tu adalah color, apa awak punya light punya. D tu apa? D tu adalah jarak dari screen sampai ke slit. D kecil adalah jarak antara slit. Okey. Apa beza 67 dengan 68? 67, ingat balik yang double slit dia adalah in phase. Iaitu tengah-tengah dia color bright. So kawan baik dia adalah bright. So dia akan bagi discount. Tapi kalau untuk dark dia kena tambah setengah ni. So formula tak perlu hafal, ada. Cuma awak kena tahu ini siapa punya, ni siapa punya. Okey, kenapa delta Y ni madam cakap tak ada untuk, dia sama je untuk bright dengan dark. Okey, delta Y ni actually adalah perbezaan. Okey, contohnya YM plus 1 minus YM. Ini sebenarnya formula dia. Okey, katakanlah awak nak cari delta Y, dia mesti sebelah. So maknanya Y yang ke-10 tolaklah Y yang ke-9. Tak boleh yang ke-8 dia mesti konsekutif. Bagi tahu kau buat konsekutif bersebelahan. Dan dia mesti dark dengan dark. Tak boleh dark bright, tak boleh. Dia mesti orang yang sama. So katakanlah saya buat untuk bright. So saya gunalah formula untuk bright. 10 lambda D over D tolak 9 lambda D over D. Lambda D sama. Kenapa sama? Sebab saya menggunakan source yang sama. Color saya color merah. So lambda saya sama. D tu apa? D tu jarak. Jarak saya pun sama. D kecil pun sama. So dapatlah jawapan lambda D over D. Inilah jawapan dia. Okey, kenapa sama? Tak faham. Okey, kan saya cakap tadi awak ni yang 9 dengan 10 ni yang kat mana? Yang dekat sini lah ni 9, 10. Banyak sangat lah 9, 10. Okey, sebayangkanlah saya buat. Ini center kan? Ini dah nombor dark. Kita buat bright kan? Okey, kita buat bright. Bright. Okey, katakanlah ini bright yang nombor 9. Ini bright yang nombor 10. So inilah delta Y yang kita tengah cari. So delta Y yang ini ini M order. So maksudnya kita masih menggunakan source yang sama. D yang sama. D kecil yang sama. So bolehlah bolehkanlah factorize. So saya factorize lambda D over D saya bawa ke depan. So 10 tolak 9 1. So dapatlah formula ni. Tak kisahlah awak nak ambil yang mana. Okey, cik madam saya nak ambil yang ke 50. Kalau 50 mesti kena tolak 49. Dia mesti bersebelahan. Mestilah highest tolak yang kecil mana boleh kecil tolak highest. Okey, sama dapat juga formula yang sama. Macam mana cikgu dapat formula yang sama? 50 lambda D over D tolak 49 lambda D over D. Ni factorize 50 tolak 49 1. Dah dapat sama. Okey, ini untuk bright. Okey, untuk dark pula. Untuk dark katakanlah saya buat untuk 10 dengan 9. Okey, untuk dark formula dia lain sikit. Formula dia adalah 9 tambah setengah. Ini ni. Formula dia 9 tambah setengah tu. Kenapa 9 pula? 10 lah. Aduh. 10 tambah setengah lambda D over D tolak 9 tambah setengah lambda D over D. Apa yang saya boleh factorize? Ini. Sebab apa? Menggunakan semua benda yang sama. 10.5 tolak 9.5 dapatlah balik ni. Dapat sama. So that's why delta Y tak kisahlah dark, bright. The formula satu je.
Ni saja. Dia boleh digunakan untuk kedua-duanya. Boleh tak? Faham tak ni? Ha? Apa yang berlaku ni? Boleh tanya Man? Sikit, madam. Boleh lah. Okay. So, hari ni awak hanya belajar yang double slit saja. Yang ini. Okay. Apa yang saya nak awak faham? Okay, kejap aku masuk balik ni. Ni dah masuk yang double slit. Inilah gambar yang awak akan nampak ni. Ya, apa benda ni? Nak cahaya. Ni yang double slit. Cahaya datang. Monochromatic light. Monochromatic light ni ada satu cahaya lah. Okey, warna hijau datang. Masuk S1, S2. So dia adalah coherent source. So nampak tak tu? Banyaknya color-color. Bukan banyak color. Ini interference dia ni lah. So dia akan masukkan yang paling cerah dekat sini. Lepas tu makin lama makin malap lah. Okey, so maximum, minimum, maximum lah. So ini yang dia nampak. Ini yang real life punya lah. Ini adalah bright, ini adalah dark. Bright, dark, bright, dark. Interference pattern je lah. Okey, so kalau awak tengok M dia tu. Dia tulis M. Mana M ada lebih. So untuk tengah-tengah ni M kosong. Lepas tu untuk yang ni M1. Tapi kalau untuk dark, dia adalah M1, M2. So dia tak ada kosong. So that's why dia dia kurang setengah kat situ. So that's why dia kena tambah setengah. Yang bawah ni negatif lah. Kenapa negatif? Sebab dia ke bawah lah. Okay. Ini yang tadi saya cerita tu lah. YM tu mesti dari center. Kalau delta Y, YM ni kat mana-mana lah. Mana-mana awak nak cari. Kalau yang ini YM dia nak dekat M. Yang ini YM nak dekat P. Kenapa banyak? Sebab cahaya tu sebenarnya dia banyak. Spreading out banyak. Cuma you nak dekat point P, you nak dekat point M, you nak specific. Okay, yang ni saya tak nak awak baca yang ni memang kalau baca tadi awak tak faham lah, pening kepala. So jangan hafal formula tu you tak perlu hafal. Sebab yang you ingat macam saya cakap tadi lah, untuk bright dia kawan baik, so dia tak ada tambah half. So dia M lambda D over D. Okay. Yang ini yang awak kena tengok ya. Kalau untuk center dia M order dia adalah 0, 1, 2, 3. Cantik Dia punya order dia ni sama. Okay. Tapi kalau untuk dark. Okay, ni untuk dark. Dark kan tambah setengah kan? Dark dia tambah setengah. Okay. Kalau untuk dark, cuba tengok dia lain macam sikit. Number of order 0, tapi dia dipanggil first dark fringe. M1 order ni order. M number of order tapi dia dipanggil second dark fringe. Order dia 2 tapi dipanggil third. Okay, tengok ni dengan tadi tu beza tau. So, yang ini dia follow je. 0, 0, 0. 1, 1, 1. 2, 2, 2. 3, 3, 3. So dia macam tak ada masalah. Yang ni akan masalah. Kenapa yang ni akan masalah? Kalau the 1 tapi yang ini 2. So yang kat sini nanti saya jawab macam ni. Kena ingat macam ni. Kita akan ada 2 benda dia akan tanya. Contohnya 10 bright fringe. Okay.
Yang kita nak guna formula Y, M equals to M lambda D over D. This is the most important lah, M ni. Okay. So, kalau untuk tan bright fringe, MU adalah 10. Ambil je 10. Sebab bright dia tak ada masalah kan. Tadi kalau tengok kan, tadi tak ada masalah untuk bright. Okay, sekarang ni kita tukar pula. Tan dark fringe. Tan kan? M dia bukan 10. M dia jadi 9. Dia kena -1. Kenapa kena -1? Sebab center dia bukan bright. Center dia bukan dark. Center dia adalah bright. So dia terskip kosong. So dia kena M order dia adalah 9. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua adalah order. Okay. 10 order bright. Atau 10 bright order. Tak tahulah saya mana satu, tapi ada perkataan order lah. Awak nampak je perkataan order, ambil je order orang tu. Jangan pandai-pandai nak pergi tolak. Macam awak order nasi goreng, awak dapat nasi goreng. Awak order mi kari, dapatlah mi kari. Sama juga. 10 order. Saya tak tahu order bright ke. Saya takut saya terbalik ni. Tak apalah, awak tengok perkataan order je lah. Order, nampak order je saya dah happy. Ambil je 10. Order, dah buang, dah hilang. Order ambil sahaja. Okey lah, buatlah yang baru. Saya tulis baru lah tu. Okey, 9. Kita buat 9 pula. 9 bright fridge. Tak ada order tau ni, tak ada order. Tapi dia bright. So 9. 8 dark fridge. Fringe. So apa yang dekat skrin tu lah kita panggil fringe. Fringe tu apa dalam bahasa Melayu dia, okey. Fringe So tu macam lembangan. lembangan. Apalah fringe. So M tu tak boleh 8 sebab awak punya fringe tak start dengan bright. So sebenarnya dia tipu. So dia kena tolak 1, 8. 7 dark order. Ke order dark, saya tak tahulah. Ada perkataan order tu, tengoklah perkataan order tu. Ambil je 7. 10. Ada. Ya. Order. Dark fringe tu bukan 7 ke? Dark fringe. -1 Betul. kan? Sorry. Ke saya salah? Bagus. Betul. Awak faham. Betul. Ya. -1. Okay. -1. Okey. Kalau order. Ambil je. Kalau fringe sahaja tolak 1. Order, ambil. Jangan nak nak argue orang tu order apa. Suka hati orang tu lah orang tu nak order apa. So order ambil. Ambil je. Tak kisah je dark ke bright ke, order ambil. Tapi fringe, no. You have to -1. So dekat ni, sepatutnya saya memang kena bagi awak ni. Tapi saya dah lupa lah nak pergi print. Okey, ni. Tulis dekat tepi ni. Nanti. Sebenarnya tak ada kalau saya okay, print dah sendiri. Tulis kat tepi ni kalau dark fringe -1. M tu kena -1. Yeah? Okay. Contoh soalan. Kita pergi tengok contoh soalan. Yang lain tu formula kosong ni. Saya rasa yang ni tak ada. Yang formula saya tak nak ni awak pening. Saya nak awak tengok je dekat list given. Okay. D ni jarang pakai. D ni jarang. Yang suka pakai yang ini. Okay, kita tengok soalan. Ada tak soalan? Dahsyat sangat. Yang double slit monochromatic light. Tak ada ya. Dia boleh lah kot yang ni. Okay, kita tengok soalan ni. Double slit. Sudah tahulah ini case yang double slit. On a screen. View on the screen 1 meter from the slit. D besar. If the third order minima. Minima.
third order. Order ambil je. Janganlah awak pergi melanggar arahan order dia. So, M awak adalah 3. Tapi perkataan minima dia adalah dark. Okay, dan dia bagi 25 cm apart if the third order of minima. Okay, yang ini adalah YM lah. Ini adalah YM. Kenapa saya cakap YM? Sebab dia kata if the third order minima are 20 cm apart. So jarak antara third order minima tu adalah 2.25 cm. Dia tak ada perkataan separation. Kalau perkataan separation, yes, delta Y. Determine the ratio of the wavelength and separation between the slit. So dia nak lambda over D kecil. Dia nak lambda kan wavelength. Separation ni D kecil. So kita nak lambda over D kecil. So kita nak guna formula apa? So kita guna formula dark. Dark. Oh, 25 tu bukan ni lah. If the, sebab tak ada perkataan center kan. Itulah saya cakap sekejap. If the third order minima, okay, 25 ni bukan YM. 25 ni adalah, okay, 25 ni salah, bukan YM. 25 ni adalah atas punya dengan bawah punya. Ni jarak ni. So kalau awak nak cari YM, awak kena bahagi 2 je lah. So third order minima tu adalah daripada atas sampai bawah. Okay. So dia bagi 2, nampak ni, dia bagi 2, so dia dapatlah YM. Saya letak YM je, tak maulah saya XX benda pening kepala. Ingat YM je. So YM awak 0.125 lah, so dia bahagi 2. Okay, so sekarang ni kita nak guna formula apa? Kita guna formula dark. Apa formula dark? YM sama dengan M plus half lambda D over D kecil. Kita nak cari apa? Kita nak cari ni. Ada tak D besar? Ada, madam. Ada tak YM? Ada yang awak bahagi 2 tadi tu? 0.25. Ada tak M? Ada. Berapa M saya? 3. Kenapa 3? Sebab dia third order. So, D besar tak tahu apa tadi D besar. 1. So, 1. So, dapat lambda over D. So, dapatlah jawapan lambda over D. Macam itulah. Dia tak susah, cuma masalah dia awak kena tahu formula apa. Nak pakai formula ini ke awak kena pakai formula M lambda. So nak tahu nak guna pakai formula apa, kena baca soalan. Kalau dia adalah bright, dia ada discount. So dia terus guna M lambda D over D. Kalau dia adalah dark, so kena tambah setengah. Okay, itu point pertama. Point kedua adalah M. M kalau order ambil sahaja. Kalau dia adalah fringe minus 1. Settle. Masalah hidup. Okey, dah habis pukul 12. Boleh tak? Madam baru masuk yang ni kan? Yang double slit je kan? Ya, saya baru masuk yang double slit je. Oh, single slit tak masuk Tak ada, tak masuk tempat lah nak masuk. Single slit ni dia terbalik je. Tak ada, formula terbalik. Dia terbalik. Yang ini ada setengah, yang ni tak setengah. Tu je formula dia. Yang single slit ni terbalik je. Yang ni tak apa, yang ni senang je. Saya suka kalau cerita TV dia apa seronok tu. Jawab soalan dia punya pengiraan dia tu macam kita buat baby shark tu. Ni tak apa, ni senang. Dia problem ni 2 je. Yang ni pun okey, senang je. Okey dah, so saya stop lah. So minggu depan kita sambung lah. Okey, minggu depan saya sambung waktu amali. Waktu amali dah tak ada kan? So waktu amali kita kulun habiskan lah. Kuliah pula. Tutorial. So kita dah week 12 dah. So kita cuba nak habiskan lah. So next week on Tuesday, so kita buat amali pula. Madam. Ya. Bukan minggu depan kena buat report ke? Bila masa pula buat report week 14. Minggu depan week berapa? 13 Minggu depan week 13. Lab report pun buat waktu boleh je lah. Minggu depan kita buat lab report lah. Lab report tu saya bagi awak hari Senin. Hari Selasa tu baru dia bagi saya check. Betul, bagus juga tu sebab lab report tu seminggu 5 hari. Hari Senin tu dia dah bagi releasekan dia punya soalan. So you kena buat, so Selasa kita punya ni kan, so Selasa tu saya check lah, so boleh upload dah, settle masalah hidup. Okay dah. Okay, boleh, apa lagi?
Lagi ada berapa soalan tanya kenapa macam sikit je sangat ni. Mana yang lain ni. Itulah masalah aku ni kalau buat online. Ada yang share device. Sebab daripada kelas tadi Okay lah. Alright, sebab apa saya stop dengan tasbih kifarah surah Wal-As. Okay, buat pasir pasir chapter 7. Tahu Sri? Sri tak tahu, madam. Tak tahu apa. Tengok, tak tahu. Saya tahu madam dah habis. Oh, dah habis buat dah? Bagus. Madam je kata dia dah habis kelas. Okay, bye. Terima kasih madam. Terima kasih, Buat, madam. buat Sri pasir. Ya madam mesti buat. Kalau tak buat tak payah tulis PSP. Dah je.